Recording in progress. Mulai dengan istighfar dan Al-Fatihah dan zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Apa dia? Satu tadi rilis. Muhammadur Rasulullah. Kazu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah
محمد نبي الله لا إله إلا الله 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 محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Asma'ul Husna. Ya Afu ya Ghaffar ya Tawwab ya Quddus ya Jalil. Ya Afu ya Ghaffar ya Tawwab ya Quddus ya Jalil. Ya Afu ya Ghaffar ya Tawwab ya Quddus ya Jalil. Ya Afu ya Ghaffar ya Tawwab ya Quddus ya Jalil. Ya Afu ya Ghaffar ya Tawwab ya Quddus ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami. Suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq. 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 Wahai Allah yang Maha Pemilik, Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin. Ya Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya kepadamu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi,
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan. Kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana wa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta. Dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا ونضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik.
Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, buku kita ni muka surat berapa? Kita nak sambung hari ni. Buku 69 Ustazah. 69. Syurga untuk mereka yang menutup aib saudaranya. Enam puluh sembilan. Syurga untuk mereka yang menutup aib saudara. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 69. Syurga untuk mereka yang menutup aib saudara. Dimulakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaral mu'minu min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang mukmin itu apabila melihat sesuatu keburukan saudaranya lalu dia menutupnya, melainkan ia akan masuk syurga. Tidaklah seseorang mukmin itu apabila melihat sesuatu keburukan saudaranya lalu dia menutupnya, melainkan ia akan masuk syurga. Setiap manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan kecuali mereka yang maksum. Apa makna maksum? Kan, maksum daripada ismah, maksum, yang terpelihara daripada keburukan. Macam Nabi kita yang terpelihara dan bebas daripada dosa. Nabi maksum lah, kita ni tak maksum. Kita ni maksum. Kita buat je dosa. Dosa kecil banyaklah kita buat. Dosa besar kita tak tahu. Kita takut ni. Sebab kita kata
Dari segi akidah, kita kata kalau dosa besarnya adalah kita syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah nombor satu dalam dosa besar. Jadi kita takut minta selalu supaya Allah pelihara kita daripada dosa-dosa yang besar itu. Jadi dalam hadis ini, baginda membimbing kita apabila menghadapi situasi sedemikian agar tidak membuka keburukan saudaranya, supaya maruahnya terus terjaga. Maruah kawan kita tu, maruah saudara kita itu terus terjaga. Kita juga dilarang bersebahat, bersekongkol dalam melakukan kejahatan. Sebaliknya hendaklah menjaga kehormatan diri saudaranya agar tidak diheboh-hebohkan sehingga menjejaskan reputasi dan integritinya. Dalam masa yang sama, Islam menggalakkan agar kita menegur perbuatan jahat saudara kita dengan penuh sopan. Bukanlah tegur-tegur depan-depan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu yang Nabi ajar kat kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak, ud'u, ajak. Jalan Allah dengan hikmah, kebijaksanaan, dan nasihat yang baik, mau'izah hasanah, dengan baik, dengan penuh sopan. Beradab, sopan, beradab, berhikmah, itu yang dimaksudkan oleh ayat itu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Inilah yang dikatakan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ini termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai kita ini sebagai umat Islam, kita mempunyai tugas ini. Itu tugas amar ma'ruf apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar makna menyuruh pada kebaikan dan menegah daripada keburukan, kemungkaran. Tugas kita ya. Dalam satu hadis lain Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimu, wa man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an mu'minin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Saudara kepada muslim yang lain. Kita sebagai muslim ini, kita adalah sebagai saudara kepada muslim yang lain. Sebutan saudara, saudara di sini menunjukkan kepada bagaimana dekatnya, hampirnya hubungan seorang muslim dengan seorang muslim yang lain, sehingga dibahasakan dengan saudara. Saudara. Sebab saudara dengan kerana nasab, bezanya. Saudara dengan kerana nasab, antara saudara dengan kerana nasab dan saudara dengan ukhuwah Islamiyah ini sebab Islam, maka persaudaraan dari segi Islam itu lebih kuat daripada saudara senasab. Nampak tak? Kadang kita kan dengan kawan kita sesama Islam, kita lebih dekat daripada adik-beradik kita. Macam saya ada kawan seorang kan. Oh, lebih daripada adik-beradik lah. Tak kira lah. Kalau adik-beradik kadang kira juga. Adik-beradik kadang-kadang tak mai jumpa kita pun. Tak mai berhubung silaturahim pun. Tapi kawan ya Allah sangat dekat di hati kita. Dan lebih daripada saudara. Sebab itu bahasakan di sini dengan al-muslimu akhul muslim. Al-muslim akhul muslim. Muslim tu bahasa Arab tu al-muslim, seorang Islam itu adalah saudara bagi seorang Islam yang lain. La yazlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. La yazlimuhu, zalim. Karena perkataan Arab pun kita pun ambil pinjam juga zalim, zalama.
La yazlimuhu. Belajar bahasa Arab ya. Ini adalah fi'il mudhari'. Zalama yazlimu. Tidak boleh menzalimi. Dan membiarkannya dizalimi. Itu maksud dia tu. Tak boleh menzalimi. Dia seorang tu dia sendiri tak boleh zalim dan dia tak boleh biarkan saudara Islam tu dizalimi. Orang zalim kepada saudara Islam dia tu. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Sesiapa wa man kana fi hajati akhi. Sesiapa yang membantu menyempurnakan hajat saudaranya. Sesiapa yang membantu menyempurnakan hajat saudaranya, Allah akan menyempurnakan hajatnya. Ini pun satu akhlak yang diajar oleh agama kita. Kita hendaklah sentiasa terbuka hati untuk membantu menyempurnakan hajat saudara kita, saudara sesama Islam. Banyaklah makna hajat sesama saudara Islam ni macam-macam. Kalau kita dapat menyempurnakan hajat saudara kita dan kita lakukan itu dengan penuh ikhlas kepada Allah SWT, maka Allah akan menyempurnakan hajat kita. Kadang kita tak sedar pun. Apabila kita dengan ikhlas membantu saudara Islam kita, kita tak sedar pun tahu Allah berikan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka kan. Allah kurniakan kepada kita sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin kita kalau sebelum ni rasa serabut aja kan. Hati ni serabut aja. Tiba-tiba hati rasa lapar. Tapi kita tak sedar pun. Padahal tadi kita ada tolong orang. Kita ada tolong. Maknanya menyempurnakan hajat dia. Man qada hajata akhi, qadallahu hajatahu. Dalam versi lain ada hadis. Man qada hajata akhi, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajat dia. Kalau dia ada hajat apa-apa, insya-Allah Allah akan tunaikan hajat dia. Itu yang dimaksudkan, sesiapa yang membantu menyempurnakan hajat saudaranya, maka Allah akan menyempurnakan hajatnya. Kemudian, man farraja an mu'minin kurbatan. Dan sesiapa yang melepaskan sesuatu kesukaran daripada seorang mukmin, kesukaran yang dilalui oleh seorang mukmin, kawan kita seagama. Maka kalau kita melepaskan kesukarannya, maka Allah akan melepaskan kesukaran pada hari kiamat daripadanya, makna daripada orang yang menolong tu. Man farraja kurbatan, man farraja an mu'minin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ingat, ingat masa di hari kiamat nanti, kalau kita menghadapi kesusahan, mungkin apa yang kita lakukan di dunia dulu, iaitu kita melepaskan kesukaran saudara Islam kita, maka Allah berikan kepada kita kemudahan. Allah melepaskan kesukaran yang kita hadapi pada hari akhirat nanti. Dan apa yang kita maksudkan di dalam tajuk tadi tu, ini baru sampai kepada ni dalam hadis ni yang kena dengan tajuk kita, iaitulah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kemungkinan yang last ni banyak sangat yang berlaku di dalam masyarakat kita. Tak kira lah daripada dulu sampai sekarang, sampai mungkin akan datang lah akan berlaku ini.
Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyam. Ini yang sangat-sangat suka dilakukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat kita dalam menghadapi keadaan-keadaan yang bermacam-macam. Jadi ini yang susah kita nak jaga. Susah sangat kita nak jaga. Mungkin kalau kita faham hadis ni hari ni, kata aku nak jagalah. Tak maulah nak membawang, nak kata bukan-bukan kan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang tak boleh juga. Iblis tu dia jahat. Dia kata hang abang cakap cepat. Dia suruh cepat pula tu. Ni duk ni dah duk bengkak kat mulut ni, tak mau nak jaga. Tapi tak boleh. Rupanya iblis ni kuat ya. Mana iblis ni dia kuat lagi. Sebab tu kita kena banyak zikir. Banyak zikir yang lain, zikir kita istighfar ke, kita kita istighfar, kita tasbih, kita tahmid, kemudian kita la ilaha illallah. Mana kita banyakkan tu insya-Allah Allah jaga kita daripada godaan syaitan yang nak menggoda kita, supaya nak buka juga apa aib orang lain. Berahai hati tu dah kata aku tak mau, tapi kata keluar juga lah Allah. Itulah. Jadi kita lihatlah bagaimana hadis ini saja beberapa perkara yang Rasulullah kata dengan Rasulullah keluarkan. Maknanya apa-apa yang mengenai akhlak kita sesama saudara kita se-Islam. Kalau kita jaga yang ni saja pun, insya-Allah selamatlah kita. Bahagialah kehidupan kita. Tapi kalau ini kita tak jaga, maka itulah apa yang berlaku di dalam masyarakat pada hari ini. Hadis-hadis di atas menjelaskan bahawa Allah bukan saja menjamin akan menutup keburukan bagi sesiapa yang menjaga aib saudara Islamnya ketika di padang mahsyar kelak. Bahkan Allah menjanjikan syurga untuk mereka. Bukan kat padang mahsyar saja. Qurabi yaumil qiyamah tu. Bukan sekat padang mahsyar saja. Allah jaga. Allah janjikan juga syurga untuk mereka. Malangnya wujud segelintir manusia pada masa kini yang tabiat suka menghebah-hebahkan aib orang lain. Trend begini, media sosial telah disalahgunakan dengan menularkan keburukan seseorang melalui telefon pintar, komputer, riba dan sebagainya, sehingga orang yang diaibkan itu menjadi mangsa fitnah dan seterusnya, menimbulkan kekecohan dalam masyarakat. Oleh sebab itu Allah memberi amaran yang sangat keras kepada orang yang seperti ini, seperti mana firman Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan, innal ladzina yuhibbuna, orang yang suka an tashi'al fahisha, menghebahkan. Tasyi' tu makna menghebahkan. Al-fahisha, menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk. Fil ladzina amanu, pada kalangan orang-orang yang beriman. Apa balasan Allah? Lahum bagi mereka. Mereka akan beroleh lahum azabun alim, azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Azab siksa yang sangat menyakitkan, tidak terperi sakitnya. Azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia macam mana? Macam mana nak dapat azab di dunia? Ada nampak api ke? Ada nampak masuk neraka ke apa ke? Di dunia Allah akan kenakan kepada dia. Mungkin Allah akan mengganggukan, menjadikan perasaan dia jadi tidak tenang, keluh kesah, gelisah, kehidupan di dunia dia.
kemungkinan juga dijatuhkan kepada orang tu dulunya kaya raya tapi jadi susah sekarang ni. Itu kaya raya, sekarang jadi susah. Dulu duduk bahagia kat dalam istana, kat dalam rumah yang besar, tapi sekarang kat mana? Tu Allah kata tu betul dah apa yang di dalam wirid kita tu. Dalam wirid kita tu. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Engkau ya Allah, engkau muliakan siapa yang engkau nak. Engkau hinakan siapa yang engkau nak. Allah muliakan siapa yang Allah nak muliakan. Allah hinakan siapa yang Allah nak hinakan. Kalau dulu dia mulia, Allah nak pula jadikan dia sebagai yang hina. Jadilah dia hina. Hina, dina, bukan sekadar hina lagi, dina lagi, hina, dina. Hina sungguh-sungguh di dalam dunia ini. Lahum azabun alimun fid dunya. Di dunia. Kalau di akhirat memanglah balasan neraka. Balasan neraka. Kalau sebut neraka tu tak ada lain lah. Panas. Kalau panas, panas sangat. Kalau sejuk, sejuk sangat. Dalam neraka pun ada sejuk. Tapi sejuk yang sampai kita jadi lebih pada ais. Kalau lebih pada ais apa? Tak tahu jadi apa. Sejuk. Jadi beku lah. Mati, lepas tu hidup balik. Jadi balik. Jadi alim. Mana sangat menyakitkan. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk tu macam mana? Dia hebahkan. Dengan cara dia bercakap. Depan orang dia syarah kan. Cakap. Burukkan orang. Di media sosial dia pakai itulah, pas ke sana, pas kat orang ni, pas kat orang ni. Bukan sahih pun. Jadi itu dia. Cara menghebahkan itu macam-macam cara, macam-macam cara. Cara tulisan, ditulis dalam khabar, ditulis dalam surat yang diedarkan. Itu makna hebah, cara menghebahkan. Okey. Mereka ini akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Lahum azabun alim. Kalau dalam Quran azabun alim tu makna azab yang pedih lah, azab yang tak terperi sakitnya. Kita banyak jumpa dalam Al-Quran. Benda kalau baca Quran sampai kepada sebut azabun alim, ingat dalam hati, Allah jauhkanlah aku daripada azab ni. Kalau kita sampai kepada ayat-ayat yang menyatakan balasan syurga, ya Allah rezekikanlah aku perkara itu ya Allah, syurga itu ya Allah. Kita ingat dalam hati. Jadi sekarang kita dah tahu makna, kita belajar bahasa Arab dan kita faham makna dia, kita amalkan. Kalau sebut azabun alim, ya Allah jauhkan aku daripada azab yang sebegini. Ya Allah, kalau syurga, ya Allah berikanlah aku syurga yang begini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingatlah Allah mengetahui. Ingat dah, Allah itu mengetahui. Ya'lam. Allah, wallahu ya'lamu. Allah sentiasa mengetahui. Tengok di sini dia guna apa? Orang yang belajar bahasa Arab. Dia guna fi'al mudhari', alima ya'lamu. Alima makna dah tahu. Ya'lamu ni sentiasa tahu. Fi'al mudhari', past continuous kan? Present continuous. Mana dia sentiasa tahu. Allah sentiasa tahu. Wa antum, sedangkan kamu la ta'lamun. Kamu sentiasa tak tahu. Wa antum la ta'lamun. Okey, itu daripada surah Nur, surah yang ke-24 ayat 19. Lihatlah betapa murkanya Allah terhadap orang yang gemar membuka aib saudaranya, sehinggakan azab untuk mereka tidak ditangguhkan pada hari kiamat. Mana tak tangguh. Orang yang membuka aib saudara dia, ingat siapa-siapa di luar sana siapa yang membuka aib saudara dia, mana azab dia akan terima, bukan di akhirat nanti saja, di dunia lagi. Sebab Allah sebut tadi,
lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Di dunia lagi. Ingat tu. Bagi ingat. Kita balik syarah kat apa ni? Dekat audience kita tak apa? Anak pinak cucu jelah kan. Kat rumah. Maka bukan di akhirat saja, di dunia lagi. Makna Allah segerakan. Seolah-olah Allah segerakan hukuman ini, azab ini yang tidak ditangguhkan pada hari kiamat. Bahkan dibalas terus di dunia ini. Semoga mana-mana individu yang suka menghebahkan keburukan saudaranya, sama ada secara lisan atau tulisan, sedar bahawa sesiapa yang melanggar perintahnya pasti akan diazab dengan azab yang pedih. Ya, wallah wal-ayazu billah. Kata azab yang pedih tu, tengok di sini pun macam doa, wal-ayazu billah, ya Allah minta jauh lah, ya Allah minta jauh. Maka jadikanlah saat ini sebagai satu turning point untuk membuang sikap negatif ni. Kalau kita lah ada sikap yang macam tu, mari kita tahu, maka kita cuba buanglah sikap yang negatif ini supaya kita semua selamat daripada azab Allah. Kita tak mau menerima azab Allah yang akan dibagikan di dunia lagi, dicepatkan di dunia lagi. Tak tunggu akhirat lagi dah. Di dunia lagi kita terima. Masya Allah, takutnya kita. Azab Allah yang tiada taranya. Seterusnya, berusahalah untuk meraih kasih sayangnya agar dikurniakan ganjaran yang sangat istimewa, iaitu akan dipersilakan ke syurga yang kita idamkan selama ini. Ya, itu dia. Seterusnya, syurga adalah untuk orang yang menziarahi pesakit. Untuk orang yang menziarahi pesakit. Kita kalau ada orang sakit, ada orang yang dia kalau sakit je dia tak nak pergi ziarah. Ada orang yang kalau ada kawan ke saudara mara ke sakit, nak saja pergi ziarah. Ada orang yang tak nak pergi ya. Tak nak pergi ziarah. Ini Allah ajarkan juga kepada kita. Islam mengajar kepada kita, itulah ziarah pesakit. Dalam sebuah hadis, baginda bersabda, "Iza 'adal muslimu akhahu, aw zarahu, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Terus. Ini hadis Rasulullah. Terjemahan, apabila seseorang muslim menziarahi saudaranya yang sakit. Perkataan ada, kalau orang bahasa Arab ya. Kalau dia cari dalam kamus, dia jumpa perkataan ada tu ada macam-macam makna. Ada makna kembali pun ada juga, ada ila qaryatihi, dia balik kampung dia. Ini ada di sini ialah ziarah saudaranya yang sakit, ziarah orang sakit. Ada di sini. Iza adal muslimu akhahu, apabila seorang muslim menziarahi saudaranya yang sakit, maka iza adal muslimu akhahu au zarahu, ziarah. Qala Allahu, Allah akan berfirman. Apa Allah akan kata? Tibta, baiklah hatimu, baiknya hatimu. Wa taba mamsyaka, dan baiklah juga perjalananmu. Hati, Allah dah kata hatimu baik. Perjalanan kamu pun baik. Wa tabawwa'ta, dan engkau menyediakan sebuah istana, sebuah rumah, sebuah istana di dalam syurga. 3 benda kita tengok di sini kalau kita ziarah orang sakit.
Za'adal muslimu akhahu aw zarahu qala Allah kata fatibta, baiknya kamu. Allah kata tu pun tak. Mana Allah bagi ganjaran lah atas kebaikan kita, ikhlasan kita menziarahi saudara kita yang sakit. Wa taba mamsyaka, perjalanan kita nak ke sana. Tak kira lah perjalanan kita. Sama ada kita berjalan kaki ke, kita naik kereta ke, naik kapal terbang ke, naik apa ke, perjalanan kita tu juga Allah akan kira perjalanan kamu. Dan engkau menyediakan sebuah istana di dalam syurga. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Sampai begitu sekali kan besarnya pahala orang yang menziarahi orang sakit. Kita di dalam Islam kita ada adab. Kita ada adab menziarah orang sakit kan. Kita ada adabnya yang harus kita jaga ketika kita menziarah orang sakit. Hadis di atas menjelaskan bahawa Allah sendiri mengisytiharkan ganjaran yang sangat hebat dan istimewa untuk orang yang berziarah pesakit, iaitu apabila seorang hambanya berniat menziarahi pesakit, maka Allah mengiktirafnya sebagai suatu niat yang sangat baik. Allah sebut tadi tibata. Kemudian yang kedua, apabila hambanya itu memulakan langkahnya untuk menziarahi pesakit, maka Allah mengiktiraf perjalanannya sebagai satu perjalanan yang baik. Hati yang baik, perjalanan yang baik. Kemudian yang ketiga, setelah sampai ke tempat pesakit pula, berarti hambanya itu telah menyediakan untuk dirinya sendiri sebuah tempat tinggal, iaitu istana di taman syurga. Watabawwa'ta manzilan fil jannah. Ingatlah maknanya bagaimana besarnya ganjaran pada orang yang menziarahi orang yang sakit. Kita akan dipersilakan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Ke dalam syurga Allah dengan sebab perbuatan kita yang ikhlas itu. Betapa besar ganjaran yang menanti sesiapa yang menziarahi saudaranya yang sakit. Hadis berikut juga menyatakan tentang ganjaran yang tidak kurang hebatnya bagi orang yang menziarahi pesakit, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sauban, daripada sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan. Jadi dia kata iza 'adal muslimu akhahu. Ini man 'ada maridan. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ada, ziarah orang sakit, lam yazal fi ghurfatil jannah, maka dia sentiasa berada di ghurfah syurga. Di khurfah syurga. Nanti depan ni sahabat akan tanya apa dia khurfah. Siapa yang menziarahi orang sakit, menjenguk orang sakit, maka dia akan sentiasa berada di khurfah syurga. Ditanya, qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Wahai Rasulullah, apakah khurfah syurga itu? Apa Rasulullah jawab? Iaitu qala janaha. Kebun yang penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetik di dalam syurga. Bukan sakat kebun ada pokok aja, kebun yang penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetik di dalam syurga. Kalau dipetik pun senang dipetik, tak payah pakai galah. Terus aja dia datang. Maknanya itu maksud dia. Ayat-ayat Al-Quran juga banyak menjelaskan bahawa Allah pasti akan menguatakan janjinya kepada sesiapa saja hamba-Nya yang berbuat kebajikan, termasuklah menziarahi pesakit. Maka rebutlah peluang untuk memperoleh ganjaran hebat seperti mana yang dijanjikan oleh Allah itu. Islam ialah agama kesejahteraan seluruh alam. Maka untuk mencapai kesejahteraan tersebut, Rasulullah SAW diutuskan untuk membawa rahmat kepada semua makhluk. Antara amalan yang boleh direalisasikan rahmat tersebut ialah
dengan memupuk kasih sayang antara satu sama lain, dengan saling memberi hadiah, tolong menolong, hormat menghormati, ziarah menziarahi dan sebagainya. Dalam pada itu Islam melarang keras hasad dengki, fitnah memfitnah, hina menghina, memutuskan silaturahim, dan segala perbuatan yang boleh merosakkan keharmonian hidup individu dan masyarakat. Banyak pendekatan boleh diambil untuk mengeratkan kasih sayang sesama insan. Antaranya ialah dengan menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan kesusahan, kesempitan, kesakitan dan sebagainya. Ketika berziarah ada adab-adab yang perlu diikuti. Ini yang saya sebut tadi. Mana ada Islam mengajarkan adab-adab yang perlu diikuti untuk memastikan keselesaan orang sakit yang diziarahi. Pertama, keikhlasan niat. Niat ikhlas. Niat ikhlas, niat memang nak pergi tengok dia sakit lah. Bukan niat lain, bukan niat nak pergi tengok rumah dia lah. Nak pergi tengok apa kursi dia, kursi set dia. Nak pergi tengok, tu niat tak ikhlas tu. Tu di antara inilah yang digalakkan dalam kita menziarah. Jadi niat ikhlas, iaitu berziarah kerana mendambakan keredaan Allah. Kita nakkan dapat keredaan Allah, mengikut sunnah Rasulullah juga. Kita nak ikut sunnah Rasulullah yang menggalakkan kita supaya menziarahi pesakit dan mengeratkan silaturahim dengan pesakit dan keluarganya. Itu niat yang ikhlas tu. Kedua, kita mendoakan pesakit segera sehat. Antara doa ringkas yang boleh diamalkan, la ba'sa tahurun insya-Allah. Hari ini juga kita boleh hafal. Kita jumpa kawan kita yang sakit, la ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Tidak mengapa, la ba'sa tidak tak mengapa. Sabarlah, tak mengapa. Semoga Allah bersihkan anda. Tahurun tu mana semua doa di situ. Semoga Allah bersihkan anda daripada dosa dengan ujian ini, dengan ujian sakit ini ya. Semoga Allah bersihkan anda daripada dosa. La ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. 3. Kita ambil 3 perkataan. La ba'sa tak apa. La ba'sa tu orang kata tak apa. Sakit tak apa. Allah nak bagi pahala dekat kita. Allah kifarahkan kita ni. La ba'sa tahurun. InsyaAllah Allah akan bersihkan. Tahur tu mana bersihkan kita daripada dosa-dosa dengan ujian ini. Dengan ujian kita sakit ni. Tahurun insya-Allah. Ada lagi hadis yang yang mengajar kita. Kalau kita pergi kepada orang sakit tu, janganlah duk sembang. Ada orang tu kan sakit macam ni. 2 hari. Allah jadi lemah lagi kawan tu. Bukan nak bagi semangat. Menjatuhkan lagi semangat dia kan. Tak pim, tak apa. Ya, lagi down lah dia kan. Kemudian ada lagi diajar kalau kita pergi, kita kalau kita boleh rasa dia punya kepala, kita pegang dia punya, dan kita bacalah doa. Rabbin nas, ada doa Rasulullah. Rabbin nas, wahai Tuhan manusia, ishfi, sembuhkanlah, ishfi, sembuhkanlah, wa antas syafi, sungguhnya engkau adalah yang menyembuhkan. Rabbin nas ishfi wa antas syafi. La shifaa, tidak ada kesembuhan. La shifaan. Allah Rabbin nas ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. La shifaa illa shifauka. Kesembuhan daripada kamu. Kita doa kat dia. Kita pegang dia, kita pegang bau dia, pegang kat kepala dia ke. Jadi ini pun sentuhan ni pun satu yang sangat ajaib kan.
Kita rasa, ya Allah, sedapnya rasa. Kawan kita datang-datang pegang kepala kita. Kasih sayang tu rasa, sentuhan tu sangat-sangat baik untuk kita. Kita bacalah doa tu. Belajar kalau tak ni, belajar doa. Rabbin nas, ishfi, wa anta syafi, la shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. La shifaa illa shifauka. La yughadiru saqaman wala alaman illa syafa. Tidak meninggalkan sakit, saqaman wala alaman illa syafa, melainkan semoga Allah menyembuhkan kamu. Itu di antaranya, di antaranya. Nanti saya tulis ya, nanti lepas ni saya tulis. Okey. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang baik untuk menghiburkan hati pesakit dan menguatkan jiwanya. Bukan menyebut perkara yang menyebabkan kesedihan pesakit. Contohnya si fulan tu sakit. Seperti anda lah, telah meninggal. Dan sebagainya. Contohlah. Contoh pasal sakit pula. Sabarlah. InsyaAllah. Tak lama baiklah, insyaAllah. La ba'sa, tahurun, insyaAllah. La ba'sa, tahurun, insyaAllah. La ba'sa, tahurun, insyaAllah. Yang paling bagus, orang yang sakit tu pun dia tahu sebab dia belajar. Bila kawan dia kata, hang cakap apa kat aku tak tahu ni apa. Padahal kawan dia doakan untuk dia. La ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tak apa. Dapat sakit ni tak apa. Allah nak cuba kita. Maksud gitulah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Keempat, ni ada keempat ni. Menyentuh pesakit. Jangan pergi sentuh yang sama Argentina lah. Jangan pergi. Masuk-masuk tak apa. Suami orang biru. Mana menyentuh pesakit yang sama Argentina perlahan-lahan untuk menambah kemesraan dan kasih sayang antara yang datang menziarah dengan pesakit. Kelima, digalakkan membawa buah tangan. Bunda kata tadi dah kan. Digalakkan bawalah buah tangan untuk pesakit seperti buah-buahan atau memberi sedikit bantuan keuangan untuk meringankan tanggungan perubatan pesakit. Baru ni kan ada seorang senior lah. Dia buat kuih jual ni, buat cucuk ni jual. Cucuk goreng ni lah. Kan? Yang selalu pakai kuali besar tu kan. Gua minyak banyak-banyak tu. Dia dengan suami dia memang kerja tu. Untuk sara anak kan. Anak ada 5 orang. Lepas tu, sialah nak jadikan habuan kat dia tu. Dia minyak tengah panas tu, lepas dia goreng, goreng pisang apa tak tahu lah. Lepas dia goreng tu, dia nak guna dapur tu untuk nak buat benda lain. Dia angkatlah. Angkat mana licin kaki dia. Mana? Simbah. Ni muka ni, dikatakan 60%. Itulah dia licin kaki dia tu. Kaki dia. Musim hujan ni kan. Apa ni? Dikenalah ni muka semua ni lah. Sampai apa ni diambil daging tang mana ke ditepek tanpa dekat ni betih paha dia apa semua ni. Badan. Allah kesian. Masih lagi duduk di hospital ni. Tak balik lagi. Sebab itulah 60% kena kan. Kesian. Anak yang kecil ada 2 orang yang kecil kot, yang lain besar lah sikit lah, tapi masih sekolah lah. Maknya lah. Panas-panas tu corok ke muka, ya Allah. Gelincir kaki tu. Itulah. Kesian sebab anak-anak kecil-kecil kan. Itulah kita cubalah buat tolong sekadar yang mampu lah. Okey. Keenam,
meringkaskan masa ziarah supaya pesakit dapat berehat daripada melayani perbuatan orang yang menziarahnya, perbualan orang yang menziarahnya. Kadang orang sakit tu kan, dia nak cakap pun susah, nak cakap lama-lama pun tak boleh, penat. Janganlah kita duduk lama-lama. Orang sebab orang sakit ni dia memang nak contoh dia sakit dia kan. Nak hilangkan dia punya tekanan tu. Dia nak contoh. Jadi kalau kita duduk lama-lama, dia penatlah dia. Jadi kita ambillah masa 10-15 minit cukup lah. Jangan pula pergi duduk makan, orang hidang sakit dia pergi duduk makan. Hak dia bawa tadi tu. Sedaplah makan, dia tak sakit. Kan? Jadi itu. Meringkaskan masa ziarah. Kemudian ketujuh, mendoakan pesakit agar cepat sembuh dan melafazkan kata-kata yang menyenangkan hati serta memberi harapan kepada pesakit. Mungkin kita boleh puji dia lah kita, sebab kita lihat dalam masa dia hidup dulu banyak kerja-kerja baik yang dia buat, dan kita bagilah semangat kat dia, tengok banyak dah apa ni kerja-kerja yang baik yang sudah dilakukan. InsyaAllah Allah akan lihat semua tu. Allah akan bagi ganjaran yang baik. Mana kita cuba beri semangat kepada dia. Ke-8, memberi nasihat agar bersabar dan tabah menghadapi ujian. Sakit itu adalah sebagai ujian. Ke-9, bertanyakan tentang ibadahnya. Bertanyakan tentang ibadahnya sekiranya dia tidak mampu. Ajarlah dia atau bertanya kepada orang yang pandai. Tanya tak? Sambil kita kata, bolehkah ni semayang ke apakah? Kalau kita tanya dia pelan-pelan kan. Kalau dia beritahu, maknanya apa yang kita boleh nasihat dia, kita nasihatlah. Masa itulah maknanya kita kena beri sokongan kepada dia. Sambil ingatkan pada dia. Ada orang kan kadang-kadang dia duduk hospital, koma. Itu dia sedar balik. Dia sedar balik. Kemungkinanlah dengan doa keluarga, doa suami, doa anak-anak, doa orang alim ke apa-apa, dia boleh sedar elok balik. Tapi dalam masa yang singkat adalah masa ni, kalau kita tahu kita ambil kesempatan, kita beri nasihat pada Mailah. Bolehlah tanya kan lawak. Tapi kita ambil kesempatan supaya dia tidak lalai lagi. Sebab kebanyakan yang begitu. Sekejap aja Allah bagi, sekejap ya, mungkin seminggu, 2 minggu. Itu Allah ambil balik. Masa ni lah. Masa ni kita sebagai keluarga, kita sebagai kawan, kita ambil kesempatan ni bagi nasihat kepada dia, bagi apa-apa yang dia patut baca apa semua kan. Supaya dia isi masa dia tu dengan perkara-perkara yang baik. Masa ni lah. Mana masa yang amat berharga. Janganlah duk leka-leka dia dengan benda lain kan. Kalau ada yang dia nak buat infak ke, dia nak sedekah ke apa-apa, kita galakkan. Pada masa tu dia sedar tu. Kita pun ingatkanlah kepada anak pinak kita. Kalau mama jadi macam ni, tolonglah ingatkan mama ini. Ingatkan waktu semayang, ingatkan kena buat ini. Kalau ada nak infak ke apa-apa, tolong ingatkan. Jadi supaya kita ni makna dalam masa yang akhir-akhir tu, masa yang husnul khatimah lah, apa kita buat tu, makna pengakhiran kita yang baik kan kita buat. Itu yang kita nak. Okey. Akhirnya marilah kita semua merebut peluang keemasan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang ke syurga tanpa hisab, insya-Allah.
ambil satu lagi. Kehilangan pandangan mata digantikan dengan syurga. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan an Anas radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiyya yaqul qala Allah iza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah awwatuhu minhuma al-jannah yuridu ainaihi. Terjemahan daripada Anas Ibnu Malik. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah berfirman, ini hadis qudsi banyak, hadis qudsi ya. Qala Allah ni, ini hadis qudsi. Allah berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan mengambil kedua kesayangannya. Maknanya dua mata ni maknanya kita punya kekasih, kita punya kesayangan kita, dua mata. Habibatai itu makna dua kekasih, dua kesayangan. Ini mata lah. Lalu dia bersabar. Maka aku akan gantikan keduanya dengan syurga. Aku akan ganti keduanya dengan syurga. Maksudnya ialah kedua-dua mata tu. Sebab tu buta dia tu, dia tak nampak tu, Allah akan gantikan dia dengan syurga. Saya teringat ada bapa saudara suami saya. Dulu dia nampak. Dia nampak, oh dulu masa muda kan, bawa motor Vespa daripada Kuala Lumpur pergi Singapura. Boleh. Kuatnya. Tapi last barulah dalam tak sampai 2 bulan dia meninggal dalam keadaan mata dia tak nampak. Tak boleh berubat dah. Tak nampak memang. Jadi kita dapat rasa lah bagaimana sedihnya dia kan. Karena dulu boleh nampak, sekarang tak nampak. Tiba-tiba lama-kelamaan lah dia penyakit dia tu. Sebab saraf ke apa tak tahulah. Saraf dia kan macam mana dan tak boleh. Tak boleh nampak. Jadi itulah maknanya kalau dia sendiri dia redha dengan apa yang Allah kenakan kepada dia tu, maka dia dapat syurga lah. Awwatuhu minhuma al-jannah. Jika dia sabar, maka aku akan gantikan keduanya dengan syurga. Maksudnya ialah kedua-dua matanya. Kalau glaukoma tu macam mana? Penyakit mata ni, dia apa? Ya? Mata stres. Kalau dia buat apa orang kata rawatan, dia buat macam mana? Dia ada buang apa-apa ke? Dia tak buang kan? Tak perih. Ya. Glaukoma tak boleh baik dah Ustaz. Glaukoma secara automatik pelan-pelan dia akan jadi buta. Jadi buta. Dia tak boleh baik dah. Ada sepupu anak masih sekarang ni, dia baru dalam 2-3 bulan ni lah, dia tak nampak sikit-sikit langsung buta. Ya. Itu sebab apa? Sebab retina. Retina untuk pantulkan balik tu kan. So dah rosak itu tak boleh pantulkan balik image. Lagi satu dia kata keturunan sama. Turunan. Lepas tu pemakanan. Macam benda dah buat operation tu. Glaukoma. Bukan tu yang apa? Tahap satu lagi tu. Katarak. Katarak biasa kan. Tu katarak lah kan. Ya Allah. Yalah. Itulah. Jadi dipanggil habibatai. Dua. Lasik apa? Lasik. Yang prof. Tak tahu macam tu. Dia buat lasik tu macam mana tu? Yang tu mata tak terang, dia terangkan. Yang ini memang buta terus. Ni buta terus lah. Buta terus. Lasik tu kalau buat pun mahal kan? Ribu-ribu ya kan? Ya.
Basic tu. Prof Maya dia buat pada kita punya penceramah dah lah. Dapat 5 orang juga kot. Dia buat free lah. Free. Mungkin dia rasa itulah dia mana yang dia boleh bagi kan sumbangan untuk sebab orang ni ustaz-ustaz kita tu bagi ceramah apa kan. Hadis di atas menerangkan bahawa orang yang dibutakan sebelah atau kedua belah matanya oleh Allah memperoleh ganjaran besar, iaitu syurga. Mengapa begitu besar sekali ganjarannya? Hal ini kerana dia redha dan sabar atas ujian dan cubaan yang dideritainya di samping memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu. Kerana baginya kehilangan penglihatan tidak dianggap satu keaiban atau kecelaan. Mata ialah organ yang paling penting dalam kehidupan seorang. Mata boleh dianggap sebagai panca indera yang mempunyai pelbagai fungsi. Dengan mata manusia dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menimba segala jenis ilmu, dapat membaca dua sumber hukum yang paling penting iaitu Al-Quran dan hadis. Dengan mata juga manusia dapat bergerak dengan mudah, dapat bersilaturahim, beribadah, berjihad dan sebagainya. Namun begitu, ada insan terpilih dari kalangan hamba Allah diuji dengan kehilangan pandangan mata. Ada orang yang kehilangan nikmat terbesar ini sejak lahir dan ada yang kehilangannya di pertengahan hidupnya kerana sesuatu sebab. Apabila nikmat ini diambil oleh Allah, namun dia redha, bersabar dengan ketentuannya dan dalam masa yang sama meneruskan kehidupan sebagai hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah menjanjikan satu ganjaran yang lebih besar untuknya, itulah dia layak masuk syurga. Sebenarnya orang yang diuji dengan kehilangan keupayaan pada dua organ serentak, iaitulah mata dan telinga, dianggap tidak mukallaf, tidak dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab keagamaan dan segala hukum hakam agama seperti solat kerana dia tidak dapat melihat dan mendengar. Namun begitu, terdapat beberapa individu dalam kalangan salafus salih. Salafus salih mana yang dulu masa zaman selepas Nabi kan, yang diuji dengan kehilangan penglihatan tetapi tetap meneruskan kehidupan dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Seorang daripada mereka ialah Abdullah ibnu Abbas. Yang kita baca Ibnu Abbas tu. Yang kehilangan penglihatan pada akhir hayatnya. Di akhir hayat dia hilang penglihatan. Begitu juga Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang dalam surah Abasa wa Tawalla tu kan. Abdullah ibnu Ummi Maktum yang diberi penghormatan untuk menjadi penguasa bandar dan diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Madinah. Abdullah ibnu Ummi Maktum dia biasa menjadi dia buta lah, tapi dia jadi governor masa dekat Madinah. Masa Nabi nak keluar perang ke manakah, dia ganti tempat Nabi. Menjadi penguasa bandar dan diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Madinah meskipun menderita sejak lahir. Jikalau para salafus salih yang buta matanya pun boleh menjalani kehidupan dengan melaksanakan tuntutan agama, apatah lagi kita yang dapat melihat dengan sempurna. Justru hargailah nikmat mata. Nikmat mata dan gunakan mata untuk kebaikan demi menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, nah itu. Saya cukup tu sekat tu. Nanti kita sambung ganjaran syurga untuk yang berjihad. Yang berjihad. Okey, kita berhenti dulu sekat tu. Jadi apa yang nak boleh kita kongsikan, siapa nak kongsi apa mengenai apa yang kita baca tadi? Itulah
kita dipersilakan. Di antara orang yang dipersilakan masuk syurga yang kita baca tadi ialah orang yang orang yang menutup aib saudaranya. Lagi dipersilakan masuk syurga siapa? Orang yang menziarahi pesakit. Lagi siapa? Itulah orang yang kehilangan pandangan mata. Maka mereka ini akan dipersilakan masuk ke syurga. Kalau dia buta, kalau ambil dosa-dosa dia sebelum tu, macam dia buta masa dia dah tua. Masa dia dah tua. Macam dia tu macam kalau masa dulu ni kan dia Tu terpulang kepada Allah lah. Sama ada Allah nak ambil kira ke, sama ada Allah nak ambil kira ke, nak hapus ke, tu terpulang kepada Allah. Kita tak tahu. Tapi pada masa tu dia adalah mukallaf sebab dia sihat. Mata dapat lihat, telinga dapat, dia mukallaf. Mungkin akan dikira oleh Allah. Iyalah. Itu terpulanglah kepada fadlillah, zalika min fadlillah. Mana apa ni kelebihanlah daripada Allah. Allah tentukan bagaimana. Ustazah, maknanya dia tak semayang tak dosa lah. Kalau dia tak semayang tak dosa lah. Kalau dia dah buta. Pasal apa? Ni pula makna dia bukan lemah semuanya. Dia boleh lagi kan? Yang dia kata mukallaf tidak dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab keagamaan dan segala hukum agama seperti solat, kerana dia tidak mendapat melihat dan mendengar. Dia boleh dengar tapi tak boleh lihat je lah. Dia dua-dua sekali yang tu kan? Dua-dua sekali. Tapi sekarang teknologi kita dah banyak braille kan. Braille baru nak belajar macam mana dah tempat. Year 8 semua tu kalau dia daripada tiba-tiba lah maksudnya. Kalau tiba-tiba dua tu kan. Buta baru nak belajar. Tak, dia masa duduk ni semayang lah. Tapi bila dah jadi macam tu, dia rasa gelap dunia kot dia kan. Jadi bila orang duk suruh-suruh pun dia macam dia tak semayang dah. Tapi kalau duk boleh sebelum ni dia boleh semayang boleh kot. Tak payah tengok. Kan? Bangun duduk je atas bangku. Tak apa tak. Dia dah jadi ni. Banyak orang buta buat Semayang kan? Dia mungkin zaman dulu tu tak ada teknologi pun kot kan. Ajar nak hafal semua tu, subhanallah. Orang bisu dengan pekak pun dia semayang. Sebab saya punya saudara tu waktu semayang dia semayang tapi dia cakap tapi kalau kita panggil dia dari belakang dia tak dengar. Sebab dia bisu, bila bisu dia akan pekak, dia orang cakap. Atau pekak akan bisu, salah satulah. Yalah betul, dua-dua tu. Sebelum tu dia tak kenal tu kah? Kah dia pada awal asal? Pada asal lah Ustazah, pada asal dia memang bisa. Tapi memang saya nampak dia semayang. Saya tanya dia baca Quran. Tapi baca Quran macam mana saya pun tak tahulah sebab dia bukan boleh bercakap pun. Cara dia lah kot kan? Niat dia kot. Niat dia buka Quran tak bisa. Dia buka Quran. Mungkin dia belajar lah kot. Mungkin sebelum dia belajar lah kot. Dia dengar, bukan. Dia orang tua-tua dah. Tapi mungkin dia dengar. Dia dengar mulut ke, tak tahu dia nampak mulut dia kan nampak mulut tu kan. Dia kata dia mengaji Quran ni. Tanya dia. Itik dengan ayam tahu lah tanya macam tu. Tunjuk Quran dia kata boleh dia baca. Dia ganggu. Timbul heran kan. Masa saya kat kampung dulu, ada kawan buta, laki-laki. Buta ni mata dia memang tak ada biji mata, tak ada. Tapi bila dia baca Quran, dia tahu tempat mana dia buka. Betul dia tahu kat mana dia baca. Macam dia hafal lah benda tu kan. Allah bagi dia terang hati kot. Terang hati saya. Sekarang saya tak ingat macam mana dia. Braille. Terang hati dia. Rasanya dia macam Ustazah kata lah dia baca cara dia kot. Tak Quran Braille tu Ustazah. Quran Braille tu yang dia memang boleh baca sedap ni. 5-6 baris tu dia boleh baca.
Zaman dulu mana ada braille ni yang Mana braille apa tak ada. Tapi dia tahu. Dia tak ada braille tahu. Saya tahu dia Quran biasa. Agaknya ustazah kan macam budak-budak kecil. Dia pun tak pandai baca lagi tapi dia duduk dengar selalu lama-lama dia hafal. Macam tu lah kan. Jadi mungkin Menangkap kan. Itulah. Okey, jadi kita sampai kepada yang ke-6, ke-7. Akan datang ada 3 lagi yang dijanjikan syurga untuk mereka, iaitu mereka yang berjihad, mereka yang menyantuni anak perempuan, dan ketiga kebaikan kecil yang diganjarkan dengan syurga, yang diberi ganjaran syurga. 3 bab lagi kita akan baca insya-Allah. Ada lagi kah? Ada lagi nak kongsi, nak dikongsikan? Bunda ada? Bunda nak dikongsikan tentang cerita-cerita tadi itu? Ada? Bukan nak balik semua jemaah. Nak balik semua jemaah. Okey, kalau tak ada, kita berdoa lah ya. Okey, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم يا الله، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم يا قادر ya muqtadir. Wahai Allah yang maha berkuasa, wahai Allah yang maha berkuasa dan yang maha menentukan, ya qadir ya muqtadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Qadir ya Muqtadir. Allahumma inna nastakhiruka bi'ilmika wa nastaqdiruka biqudratika wa nas'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la naqdir wa ta'lamu wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun lana fi dinina wa ma'ashina wa 'aqibati amrina aw qala 'ajili amrina wa ajilihi faqdurhu lana wa yassirhu lana thumma barik lana fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun lana fi dinina wa ma'ashina wa 'aqibati amrina أو قال عاجل أمرنا وآجلنا فاصرف عنا واصرفنا عنه واقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pilihan yang paling baik. Sesungguhnya kami memohon pilihan yang paling baik kepadamu dengan ilmu-Mu, dan kami memohon kekuatan kepadamu dengan kehendakmu, dan kami memohon kepadamu dengan kurniamu yang sangat besar. Ini kerana sesungguhnya Engkau maha berkuasa, sedangkan kami tidak mempunyai apa-apa kuasa.
Allahumma ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Engkau yang maha mengetahui, sedangkan kami tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, engkau mengetahui bahawa perkara ini baik bagi kami, agama kami dan akibat urusan kami, urusan dunia kami dan akhirat kami. Maka berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Mudahkanlah bagi kami, kemudian berkatilah kami dalam perkara itu. Jika menurut pengetahuanmu bahawa perkara itu buruk bagi kami, bagi agama kami, bagi kehidupan kami dan akhir dari urusan kami dalam urusan dunia kami dan akhirat kami, maka singkirkanlah ia daripada kami. Jauhkanlah kami daripadanya. Berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan kebaikan itu. Dan redailah kami. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.